Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasahu wa la rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antaqal fatihin. Marilah kita mulai kuliah kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala karena kita dalam suasana hujan kita boleh hadir untuk belajar ilmu. Kita pada bulan lepas kita bincang benda-benda yang bersangkut paut dengan wudu, sunat wudu, adab wudu, fadilat wudu. Orang lain, zahab lain pada Syafi'i, dia panggil fadilat wudu, ada sunat wudu, dia campur. Kita semua sekali fadilat adab wudu kita masuk sah dalam Syafi'i ini, masuk sah dalam kumpulan sunat wudu. Sebab itulah Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ini sunat wudu banyak, lebih pada 30. Sunat wudu di sisi Imam Syafi'i ada lebih pada 30 perkara. Pertama, bersugi, gosok gigi, bersugi ni itu sunat. Bagi orang yang jumhurnya, bagi orang yang tidak puasa sebelum matahari, bagi sebelum matahari gelincir. Kalau dah orang puasa lepas gelincir matahari, kebanyakan ulama Syafi'i tidak menyunatkan, tidak sunat, kecuali Imam Nawawi kata sunat. Yang kedua, sunat wuduk di sisi Syafi'i ialah baca bismillah. Baca bismillah sebelum kita ataupun bersama dengan basuh kedua belah tangan. Masa basuh dua belah tangan ataupun sebelum tu sunat bismillah. Baca bismillah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sunat kita sebut, kita berlapar dengan niat. Sunat dia niat ni orang lapar tu tidak niat, tapi nak ingat supaya kita ingat dalam hati kita ambil wudu, saja ambil wudu kerana Allah Ta'ala. Saja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Itu sunat kata, supaya hati itu ingat. Tidak kata benda, sebab itulah ulama kata benda ni khilaf, benda ni sunat apa, niat. Belapa tu tidak niat, balah usalli supaya zaman dulu, balah masalah usalli, masalah sunat kada usalli. Jadi masalahnya kita Syafi'i sunat kita berlapar dengan niat. Yang keempat, basuh dua tangan lah, dua tangan sampai pergelangan tangan, itu sunat. Kalau tangan tu kotor, tu wajib lah basuh. Kalau tangan tidak kotor, tidak ada najis, kotor biasa, tu sunat. Yang kelima, berkomor. Kita berkomor sunat. Ada ulama mengatakan wajib komor.
Isap air ke hidung juga sunat yang keenamnya. Jadi komo dengan isap hidung ni Imam Syafi'i juga ditarjih, diperkuatkan oleh Imam Nawawi. Kita sunat komo isap ke hidung ni dengan air tulah. Komo dengan air hidung ni air tulah kan komo tidak banyak. Komo tu banyak sikit lah. Isap ke hidung tu tak banyak. Tapi kita nak asing pun tak apa. Komo suku, isap air hidung suku tak apa. Tapi Imam Nawawi kata sunat kita satukan, kita ambil air tulah. Air komo isap air hidung, komo isap air hidung, komo isap air hidung, dah sing balik. Ataupun asing kan, komo asing tapi air yang sama. Yang keenam, yang ketujuhnya kita komo isap ke hidung tu biar kuat sikit. Bagi orang yang tidak puasa, kalau orang puasa komo isap ke hidung lah kuat, takut jalan masuk batal puasa. Tapi bagi orang tak puasa sunat. Yang ke-8nya meniga-nigakan pada basuh dan sapu. Sapu basuh, sapu 3 kali. Basuh pun 3 kali. Dia ni khilaf. Ulama kata hak basuh sapu lah 3 kali, tapi hak sapu ni sekali je, kerana Nabi buat sekali je. Sapu telinga, sapu rambut. Yang ke-8, yang ke-9-nya menyelati jari-jari kaki, jari tangan dan janggut. Janggut yang tebal. Menyelati kalau tangan tu gitu ya. Wangi ya. Yang ke-10 sunat gosok. Waktu kita basuh tu sunat gosok. Kita Syafi'i sunat ya. Orang lain wajib. Yang ke-11-nya bersugi. Bersugi sunat. Kita bersugi tiap-tiap kali ambil sembahyang tu sunat kita bersugi. Kalau Nabi kata, aku kalau tidak takut susah umat aku, nescaya aku wajibkan bersugi pada tiap-tiap kali wudu dan pada tiap-tiap kali nak sembahyang. Yang ke-12-nya sapu semua kepala. Wajib itu 3 orang, sekadar 3 orang rambut je. Tapi sapu semua tu sunat. Ni khilaf. Ada ulama mengatakan wajib 1/4 daripada kepala, ada setengah semua kepala. Kalau orang pakai serban, tak boleh sapu semua rambut dia, sapu atas serban. Sempurnakan atas serban. Yang ke-13-nya sapu 2 telinga, 2 dalam. Dengan air lain daripada air sapu kepala. Kita Syafi'i ni beza lah. Sapu telinga ni air lain daripada sapu kepala. Ulama lain kata kerana telinga ni masuk dalam kepala, maka sunat atullah ya. Air sapu kepala, sapu telinga atullah. Nabi kata al-udhunani minal ra'si. 2 telinga tu masuk dalam bilangan kepala, dalam kepala. Yang ke-14 menyelati janggut yang tebal dan jari tangan, jari kaki. Jari tangan tu kena buat lagu ni.
dari jari kaki dengan keliking, nyelati dengan keliking. Keliking kiri hak kanan kiri. Yang ke-15 mualat. Kita baru ni kita bicara mualat ni, ada ulama mengatakan wajib, ada ulama mengatakan sunat. Kita Syafi'i sunat. Yang ke-16 guna apa, mengana maknanya kita mula dengan nak basuh dengan tangan kanan, nak awal basuh tu belah kanan dulu, kaki belah kanan dulu, tangan belah kanan dulu. Yang ke-17 memperbanyakkan basuh muka dan basuh kaki. Dia panggil italatul ghullah. Itu yang ke-17. Yang ke-18-nya banyakkan basuh kaki. Basuh kaki tu biar sampai ke betis sikit. Kalau basuh muka biar lebih daripada hak muka. Itu dia panggil ghullah. Tahjilnya basuh kaki tangan biar lebih sikit. Tangan tu tak biar sampai lampu apa ni, lampu lengan atas. Kaki biar sampai betis. Itu yang ke-18. Yang ke-19 air yang kita ambil semayan di anggota kita tak sah letak, tak sah lap. Tak sah lap. Itu makruh kalau kita letak-letak gitu tu, jadi makruh kita Syafi'i. Dia tinggal gitulah. Begitu kat lap dengan kain tuala, dengan tisu, makruh, kecuali dalam keadaan darurat, sejuk, musim sejuk, negeri sejuk, lainlah. Yang ke-20 sunat kita tinggal minta tolong orang. Jangan minta tolong orang cua, kecuali uzur, tolong cucu, itu makruh. Kecuali kita uzur, orang sakit di hospital ataupun di rumah ke, tak boleh minta tolong bini cucu, minta tolong anak cucu, itu tak apa, kerana uzur. Yang ke-21, kalau kita ada cincin, sunat kita gerakkan cincin kita waktu ambil wuduk. Walaupun ulama lain ada mengatakan tak payah, air ni boleh masuk sendiri kecuali ketak sangat. 22, hendaklah kita mula basuh muka dari belah atas, ke bawah, belah atas ke bawah. Begitu juga kita mula basuh tangan, basuh kaki itu dari belah atas. Dan belah atas. Dan ulama kata tak, kalau tangan kaki itu mula daripada jari, kita basuh jari dulu, pada siku. Kaki pun begitu juga, daripada jari sampai ke atas buku lali. Ni tak ada apa, dia sunat. Benda sunat ni ikut mudah lah, ni mudah. Baik-baik atas, kuat lah atas dulu. Sunat. Dan siku lah ke bawah, tak ada apa hasil maksud. Daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas pun tak ada lah tu. 24, hendaklah kita mulai anggota tu, apa kita basuh anggota, hendaklah disertakan dengan gosok. Kita kena gosok, sunat gosok anggota. Yang ke-25, kena sapu ujung mata.
ujung mata kiri kanan, ujung mata kiri kanan. Sunat takut ada tahi mata ke apa hilang habis. Walaupun tahi mata tu tidak najis, tapi sunat buat macam tu supaya hilang. Nak ngadak Tuhan, nak ngadak raja lagi. Oh, beringat tak mudah. Pakai selendang tu rayok sikit pun tak boleh. Kasut tak comel pun tak boleh. Ngadak manusia, ngadak Tuhan lebih pada tu. Yang ke-26 sunat menghadap kiblat waktu ambil sembahyang. Dan ni pahit air kiri kanan, ngadap kudu kiri ada belakang tu macam mana tak boleh. Jadi kalau boleh ngadap kiblat. 27 kalau kita ada bekas beledi ke gapo ke, sunat kita letak belah kanan. Air yang kita nak ambil sembahyang tu kalau dalam beledi ke dalam bekas besen ke dalam gapo ke, kita sunat letak bekas tu belah kanan kita. Belah kanan. Tu sunat. Yang ke-28 sunat air tu jangan kurang daripada secupak air. Air yang kita nak buat air sembahyang tu jangan kurang daripada secupak air. Itulah lebih kurang. Jadi dari segi timbangnya dia kata 675 gram. 675 gram. Tak sampai sekilo lah. Tak sampai sekilo air. Kita ni duduk biasa boroh air. Kalau kita buka paip air pun derah. Derah. Jadi orang nak buat macam mana lah tu. Tapi dengan paip air ni kalau boleh kita kurangkan buka tu, jangan besar sangat. Tapi tak sedap dah biasa lagu tu. Bahasa boroh. Pak kita ni air hujan melipah banyak. Tuhan bagi nikmat kita banyak. Yang ke-29 waktu ambil wuduk jangan bercakap. Tidak bercakap waktu ambil wuduk. Sunat cakap tak ada apa kecuali cakapan yang ada kepentingan, ada masalah, tak apa, ada faedah. Yang ke-30 jangan kita tapak dia panggil tapak, tepuk air waktu basuh muka tu, tak usah tepuk air lah. Muka papa kita dia tidak sunat. Sapu ya. Tak usah tepuk papa muka lah. Itu tidak sunat kerana takut basah kain, basah baju kau jadi masalah. Mecik jiran. Kau tak usah. Yang ke-31 tidak sunat. Ini tidak sunat. Jadi sunat, tidak sunat kita sapu tekak. Sapu tekak ni tidak sunat. Jadi sunatnya tak sah lah. Sunatnya tinggal sapu tekak. Orang kita kadang-kadang dia sapu tekak ni dia kata sunat. Jadi hadis tak ada. Hadis yang suruh sapu sunat. Mashul unuq amanun minal ghali Nabi. Sapu tekak tu selamat daripada hasad dengki, dendam. Itu hadis tak betul, hadis tak sah, maka tidak sunat. Walaupun ada dalam kitab-kitab Jawi, di antara sunatnya ialah
sapu tekak, akhir sapu tekak sebelum masuk kaki ataupun lepas masuk kaki. Itu tidak sunat. 32 lepas pada kita ambil air semaya, sunat kita berdoa seperti doa yang kita biasa doa lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa sunat kita baca lepas pada ambil ismaya. Dan kita sambung subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tunggu 31 dah, dan seterusnya 32 dah. 32 ialah kita sunat bagi Syafi'i lah, sunat baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr lepas pada ambil wudu, dan sunat lepas tu kita sembahyang 2 rakaat. Tu Imam Syafi'i. Jadi lebih pada 30 perkara. Kita sebab kita Syafi'i ni lebih sampai 30 lebih tu kerana kita campur belaka. Hak orang lain kira adab, kita jadikan sunat. Orang lain kata fadilat, kita jadikan sunat. Semua yang sunat banyak. Bila tidak banyak masuk pinggan lah, pakai stokor bubuh lalatung gitu kan. Ni kena banyak masuk pinggan, kena bubuh ni hak sunat, hak ni hak wajib, hak ni hak fadilat, hak ni hak adab banyak. Kita pakai stokor gitu. Itu benar Syafi'i. Sunat wudu dalam mazhab Hambali lain pada Syafi'i. Kalau Syafi'i 30 lebih, Hambali ni anak murid Syafi'i. Orang Hambali ni orang Mekah, Saudi. Dia mau kata Wahabi buat tu. Bukan Wahabi tu hak mai kedian ya. Biasanya anak Hambali, dia pun Hambali lah kau. Cuma kita tak tahu Hambali, duk kata Wahabi kan. Ada tu guru hak tak reti, dia kata Wahabi ni kafir Jadi kalau kafir ni mai awak gapo Mekah, tak mai Wahabi belaka. Dia nak marah. Dia nak marah kat orang lain. Dia tahu orang lain. Puan tu nak marah ke puan ni, muka dia amnu. Nak marah puan ni habis pukul Wahabi. Dia orang ngaji Mekah Ustaz Weh ngaji Saudi, Dr. Jahari Saudi. Lepas tu dia bilang Wahabi belakang. Tok Guna Aziz ketua Wahabi. Tak ada apa Wahabi, boleh Hambali. Hambali. Jadi sunat wudu bagi merah Hambali ada lebih kurang 20. Kita 30, dia 20. Dia bilangnya sunat wudu ni pertama sekali menghadap kiblat. Pertama, yang kedua bersugi. Bersugi ni dia sunat bersugi waktu kita berqamah. Kita Syafi'i ni bersugi masa mana dulu ada wudu, kau kelia pada wudu. Tak ada apa. Sunat maka dia sunat ni waktu ambil air berqamah sunat situ. Yang ketiganya basuh 2 tapak tangan 3 kali. Bagi orang yang tidak baru bangun tidur, bagi dia. Kalau orang bangun tidur ni wajib tambah-tambah tidur malam.
di malam ni air dia basi tu bek jebok nginga sunat kena tapak tangan apa sunat komo mewajib kan bagi dia kerana air dia basi ni setengah kata najis setengah kata tidak. Hak kata najis dia gambarkan bahawa air dia basi ni terbit daripada perut tu, daripada ma'idah, daripada perut tu dia campur dengan najis, maka terbit tu najis. Lepas tu dia kata bau busuk. Orang kata tidak najis, dia kata air dia tidak terbit daripada perut, terbit daripada mulut ya. Orang buat kaji kedian ni, dia air dia ni terbit daripada ada buli-buli kiri kanan mulut kita ni, dia ada buli-buli yang boleh mengeluarkan air dia. Jadi kerana mulut lama tak makan tidur tu bau busuk jadi itulah khilaf tu kerana tu Yang keempatnya, kita mula ambil wuduk tu sebelum apa-apa, sebelum basuh muka, kita berqamah dulu, sunat berqamah dulu. Lepas tu yang kelimanya sunat kita isap air ke hidung dan berbalik. Yang keenam sunat buat qamah dengan isap air hidung tu biar kuat sikit kalau kita tidak puasa. Kalau puasa takut dibimbangkan batal puasa, jalak masuk. Yang kesembilan ialah menyelati jari-jari tangan dan kaki. Sunat bagi Hanafi, kita pun sunat juga. Dan yang ke-10-nya menyelati janggut yang tebal. Janggut tebal muka. Janggut tebal sunat. Tak nyelat pun tak apa, sunat nyelat. Yang ke-11 kita menganankan dulu ke yang kanan dan guna air dengan kanan. Yang ke-12 sapu dua telinga, lepas sapu kepala dengan air yang lain daripada sapu kepala. Dia super Syafi'i. Sebab dia anak murid Syafi'i. Hambali ambil ini anak murid Syafi'i. Tapi anak murid pun dia tak ikut 100% sebab dia mujtahid. Imam Syafi'i mujtahid, dia pun mujtahid. Ikut buta tulis. Dia kena ada alasan. Yang ke-13 sunat kita basuh. Dan basuh ni biar lebih daripada kadar hak wajib. Basuh muka ni wajib tu biar lebih sikit. Basuh tangan pun biar lebih sampai dengan atas. Basuh kaki pun biar lebih daripada buku lali. Itu sunat. Kita pun sunat juga, cuma kadang-kadang kita bilang, kadang-kadang tak. Yang ke-14 sunat kita basuh pada anggota kita ni lebih pada sekali, jangan lebih pada 3 kali. Sunat kali yang kedua, kali yang ketiga pada basuh. Basuh sunat, tapi sapu tak bagi dia basuh ya basuh. Yang ke-15 sunat kita dulukan niat daripada semua benda-benda lain, hak basuh ke sapu ke, niat dulu. Niat dulu. Dan ingat kepada ambil wuduk tu daripada awal biar sampai akhir sudah wuduk. Kita tidak lagu tu kita niat awal kan, ingat niat awal tak ada gapo lah. Tengah tu tak ingat ke wuduk pun tak ada gapo. Tapi syar'an anak Hanbali ni biar berterusan niat. Terusan niat. Yang ke-17
Sunat basuh rambut belah dalam kalau tebal yang bulu-bulu yang tebal di muka lain daripada janggut. Kalau ada bulu ni kan, bulu apa dia panggil? Jeban. Bulu jeban ni tebal. Kita orang lain tak ada pun tebal, tak ada banyak lah. Sebab tu dia fikir lagu tu. Sunat basuh dan gosok. Janggut tak apa. Janggut sunat selat gitu je. Yang ke-18 sunat dia banyakkan waktu basuh muka tu, banyakkan air waktu basuh muka. Nak suruh atau banyak dia pakai dua tapak tangan tu, kita pakai dua itu dia pakai. Dia sunat banyak air supaya air itu sampai pada semua anggota muka kita. Yang ke-19 sunat dia ambil wuduk tu dengan dia sendiri. Dia buat sendiri wuduk tu, tidak minta tolong orang. Kita Syafi'i pun sunat buat sendiri, jangan minta tolong orang kecuali uzur. Tapi kalau lak wuduk, tak anggota wuduk dengan sapu tangan ke, dengan tisu ke, dengan tuala ke, dia bagi dia tak ada makruh. Kita makruh lak. Tapi bagi dia kalau tinggal lak tu, tu lebih boleh, lebih comel. Yang ke-20 sama dengan Syafi'i, bekal air nak ambil wuduk tu sunat kita letak belah kanan supaya kita mudah cebok kata. Bagi kita orang biasa, orang ni menganak tak, orang mengiri tu tak kira dah ni macam mana dia kira jarak orang mengiri ni 100 orang Dan sunat yang ke-21 sunat tidak letak air. Tidak letak air. Tapi dia bagi dia tak ada apa. Tak lah. Jadi kalau letak pun tak ada apa. Tidak makruh, tapi sunat tak usah letak lah. Yang ke-22 sunat berdoa seperti doa Syafi'i kata sunat doa tadi. Dan ke-22, 23 lepas pada selesai wudu sunat waktu kita berdoa tu kita lenggak ke langit. Tuhan Syafi'i Hambali lenggak ke langit. Begitu juga kita berdoa selepas kita mandi, doa lepas mandi sunat lenggak ke langit. Itulah mengenai sunat-sunat wudu mengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian kita masuk makruh wudu. Sebut makruh wudu, sebut dah setengah-setengah. Tapi sebut ni khusus ni nak royak makruh hak berat lah, makruh hak berat khususnya dalam tak Hanafi makruh ni dia ada dua, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih ni supaya kita lah, kita kata makruh nak comel, tak buat kau tu nak suruh comel. Makruh tahrim ni makruh yang boleh bawa pada haram. Cuma tak nak kata haram bagi dia. Syafi'i ni lain dengan Hanafi. Kalau nas kata haram, dia kata haram. Kalau mas tu sama-sama,
Kalau nak kata haram, dia kata makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh tahrim ni makruh yang dekat-dekat, bawa pengal-pengal dengan haram. Nak kata haram ada, tapi dekat-dekat bau haram. Dan wajib tinggal. Makruh tanzih ialah makruh yang kalau kita tinggal lebih baik daripada kita buat. Kita Syafi'i kita panggil khilaful aula. Khilaful aula itu istilah usul fiqh. Tapi nak ayat terang banyak pokoknya banyak pula. Ayat gitu-gitu lah. Lama-lama yang pandai tu. Asal main ngaji ya. Lama-lama yang pandai. Dia tak ngaji tak sih. Kamu duk ngajar qiraat. Demo-demo Quran qiraat ni. Mula-mula kat Allah payah. Walah khususnya walah. Nak nakal. Kulun zuru dia baca kulun zuru. Quludu'ur Rahman. Kita quludu'ur Rahman, awidullah. Quludu'ullah awidulur Rahman. Dah. Dia warah dia tu. Quludu'ullah awidulur Rahman. Payah dia kata kita duk main awi sama. Quludu'ullah awidulur Rahman. Baca quludu'ullah awidulur Rahman. Payah lah. Ini payah. Dia lama tak apa lah. Dia nakal payah. Nakal pun. Jadi payah. Sebab tu orang ngaji warah, kalau nakal kau tak biasa bau-bau kau Allah susah geliat. Tapi dah lama tak ada apa lah. Ni pun betul ke? Istilah-istilah ni kalau kita tak biasa betul-betul Allah payah ya. Tak faham. Tapi tak biasa tak apa. Di antara benda yang makruh, makruh bagi Hanafi, makruh tanzih ialah pertama sekali menggunakan air berlebihan, makruh. Kadang-kadang menjadi makruh tahrim, dekat-dekat haram, kadang-kadang tidak. Jadi makruh ni kita ingat makruh bagi Hanafi ni makruh tahrim pada makruh tanzih ada. Dekat-dekat dengan haram tu, kalau air ni air kita guna air wakar, air sabir, kita guna lebih banyak haram. Kita Syafi'i dia kerana ada guna tu kerana benda yang mustahak, maka tidak haram, dia panggil makruh tahrim. Jadi kita guna air lebih, ini makruh bagi Hanafi. Bagi kita pun makruh juga, tapi cuma makruh kita makruh gitu je. Hanafi kan makruh dia ada bagi dua bagi. Kalau kita guna dekat-dekat habis banyak dah air sabir tadi, nak kata haram guna disabir untuk wudu, tapi guna lebih, maka dia panggil lebih pada puluhan itu jadi makruh tahrim lah. Dalilnya ialah apa yang diriwayat oleh Ibnu Majah, satu hadis Nabi SAW katanya anna Rasulullah SAW
marra bi Sa'din yatawadda wa huwa yatawadda. Nabi lalu jumpa dengan Sa'ad. Sa'ad dia umum gitu, Sa'ad bin Waqqas ni. Sa'ad duduk tengah ambil air semaya. Dia ambil air semaya ni boros sikit. Nabi kata, "Ma hadzal salah." Bapa yang muda ambil air semaya ni boros sangat air ni. Banyak air guna ni. Faqala, kata Sa'ad, "Afil wudu'i isra." Ambil wudu pun berlebihan juga Rasulullah. Wudu kada wudu ya lah. Dia nak Faqala, jawab Nabi, "Na'am." Wudu pun ada bazir juga, israf bazir juga. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kami wudu di sungai yang airnya derah berlari. Ambil wudu sungai, ambil wudu laut pun jangan banyak sangat. Nabi tak konsep israf, konsep bazir, konsep berlebihan. Islam ni sampai gitu dia. Ni ekonomi lah. Tak boleh bazir. Sebab itulah konsep membazir ni, ulama kata konsep membazir ni hatta pada buat masjid, pada ambil air semaya, siapa berhenti ambil semaya, tu bazir. 2 berhenti ambil semaya, membazir. Walaupun kita kata bagi kita bazir apa, sah mengambil air semaya nak rata sikit, bazir. Hatta juga pada buat masjid, comel doa, bazir juga. Habis berapa puluh juta. Patut pada 1 juta, 2 juta aja masjid. Kita buat ukiran comel lote, ukir situ, ukir sini, semua ukir, baru ukir. Nuak semayang ya. Habis 10 juta, patut 2 juta, habis 10 juta, bazir. Dan orang yang mentadbir itu dalam Islam, dia kena tahan pengurusan dia dengan harta. Tak boleh. Kena tahan. Dia panggil al-hajr. Tahan, tak boleh mengurus. Bawa mengurus, hartamu pun tak boleh mengurus. Kajian kena tahan. Kajian tahan dia daripada mengurus harta dia. Kerana bazir. Apa lagi kalau buat rumah. Buat rumah nak duduk anak 2-3 orang, buat 3 lapis. Apa kerja? Supaya kajian pusat buat istana istana apa? Dr. Mahathir dulu. Berapa puluh juta. Mungkin dia duduk sekelam itu je. Warga apa besar-besar ya. Pada. Jadi habis duit negara situ je. Habis belah-belah juta, puluh-puluh juta tak marah. Marahnya habis 300 jam orang pakai miskin. Marah. Allah tak utusakan. 2-3 ribu je. Jam orang pakai miskin siapa? Pecah macam pecah TV. Macam pecah TV. Lapa tasri apa? Khalid. Tasri apa ni? Khalid. Tasri Khalid Menteri Besar. Nak sanggup siapa? Allah susah dia nak jawab. Ya dah bazir tak boleh. Tapi masalahnya orang miskin ni biarlah rasa sikit sekali-sekala makan sedap ya tau. Dia pun bahasa happy, bahasa gembira sikit. Biarlah sekali-sekala ni. Aku pergi rumah MB besar, rumah menteri besar, dia makan nasi, sedap. Ikan kakak. Biarlah boleh masak ikan kakak. Dia tu makan ikan saya semua. Boleh kakak saya susah. Jadi bazir, konsep bazir ni ada dalam Islam. Buat rumah doa besar. Pergi haji tak tahu.
Pergi umrah tiap tahun. Bila ni umrah 10,000 tak kurang tak? 10,000. Jadi 10,000 kita pergi umrah 2-3 kali cukup lah. Kalau lebih lagi tu nak bagi parti kau, nak bagi orang miskin kau, dah lah. Ha? Oh. Orang boleh parti, hak boleh benda lain, buat masjid kau, buat jalan raya kau. Ha? Dan Nabi SAW sebeda, "Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa ta'adda wa zalam." Sesiapa yang ambil sembahyang lebih daripada hak yang perlu ataupun kurang, tak cukup, tak menyebabkan tak cukup, tak rata, maka Nabi kata faqad asaa, tindakan dia tu tindakan tak comel. Wa ta'adda, kalau berlebihan dia jadi melampau batasan. Wa zalam, dan dia menzalimi diri dia sendiri. Yang kedua makruh bagi Hanafi, makruh tahrim dan tanzih, ialah tepuk muka waktu ambil semaya dan anggota-anggota lain juga dengan air, tepuk dengan air, paitik berenang. Itu tak boleh, kerana tidak masuk dalam adab, kata Imam Hanafi. Yang ketiga makruh bercakap dengan orang waktu ambil air semaya, tengah semaya bersyarah, jadi kurang adab, maka ini makruh tanzih, kerana dia boleh melekakan daripada tujuan ambil air semaya. Syafi'i makruh lah. Yang keempatnya, minta tolong orang tanpa apa sembarang keuzuran untuk tolong ambil sembahyang kita. Tolong cucu, tolong gosok. Kecuali kita uzur suruh anak cucu, suruh bini cucu, cucu tu tak apa, kita uzur, kita nak akad cetak pun tak cekak, uzur, tak boleh nak gerak. Kerana Nabi SAW, kata Ibn Abbas, "Kana Nabi SAW la yakilu tahurahu ila ahad." Nabi tidak serah urusan ambil wuduk ni kepada sesiapa pun. Dia ambil sendiri. Tapi boleh minta tolong kalau kita uzur. Boleh. Ataupun kita minta tolong awak mari air, tak apa, kerana tu tidak ambil air semaya, tolong awak mari air, tak ambil semaya lagi, tak apa, Tuhan nak cucu. Yang kelima, makruh kita ambil wuduk di tempat yang najis, dalam jamban kau makruh, kerana kalau itu tengoklah, kalau kita syak mercik ke tak, tu makruh tanzih lah. Tapi kalau kita yakin kita ambil sembahyang termercik, air kecil orang, tai meleceh dalam jamban, kita ambil lah, itu makruh tahrim lah. Yang keenam, Hanafi sebut makruh juga sapu tengkok dengan air. Sapu tengkok, tadi tu bincang tadi, sapu tengkok dengan air tu kita Syafi'i tidak sunat. Hanafi dia masuk bab makruh, kita sapu juga makruh, tak boleh pahala.
tak payahlah. Sapu-sapu pakai begitu lah. Kerana kata Imam Syafi'i pun kata ini makruh juga kerana tidak ada sabit satu hadis pun daripada Nabi sallallahu, tidak ada jumpa satu hadis pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi kata sapu tekak waktu ambil wuduk ni adalah bid'ah, benda karuk, benda hak dan mereka tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, makruh bagi orang berpuasa berkoma dari air ke hidung dengan kuat kerana lebih masuk jalan. Makruh. Yang ke-8, makruh kita tinggal sunat-sunat wuduk yang telah diterangkan dalam Hanafi tadi. Yang ke-9, makruh ambil wuduk dengan air hak lebih orang perempuan ambil wuduk bersendirian. Air dalam beledi dia ambil wuduk, orang tina kita ke bini kita ke anak kita ke ambil wuduk lebih, kita nak pergi ambil pula air sembahyang dengan tu, Hanafi kata makruh. Kita tak apa kalau dia ambil wuduk tu bersendirian. Kalau pakai ambil mucabak aku cabak tak apa, bersendirian. Begitu juga mandi air hak bekas orang tina ambil sembahyang makruh. Hanafi kita lah gapon, kita ambil pakai tidak makruh lah. Orang ni nak pakai Hanafi tak tahu pakai payah wajar nak kain. Jadi kebanyakan ulama'nya mengatakan tidak makruh ambil wudu ataupun mandi dengan air yang lebihan daripada orang perempuan ambil wudu ataupun buat mandi. Kerana Nabi SAW pernah mandi dengan air yang lebih daripada wudu isteri, wudu Maimunah. Isteri dia ni. Kenapa dia Maimunah? Maimunah reti no. Jadi Nabi pernah ambil wudu daripada air lebihan wudu Maimunah. Lalu Maimunah tengok, Nabi Maimunah kata ke Nabi, "Irtasaltu min jafnah." Ambo dalam bekas tu ambo buat mandi dah. Fa fadala fiha fadlah. Jadi ada lagi air lebih tu. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasil. Maka Nabi datang, Nabi mandi pula air tu. Hak lebih tu Nabi mandi. Fa qultu, maka aku kata kepada Nabi pula, inni qad igtasaltu minhu. Ambo mandi dah air tu. Lebih dah tu. Faqala, jawab Nabi, al-ma' laisa alaihi janabah. Air ni tidak menanggung junub. Tidak junub, air tidak junub. Mu yang junub. Jadi boleh buat mandi lah. Jadi kebanyakan namanya air yang lebih awal tina buat mandi, kau buat ambil sembahyang, kau tak ada apa lah. Cuma Hanafi ni dia berdasar pada hadis dia lah juga. Ada hadis-hadis. Jadi makruh bagi Hanafi sini makruh tanzih. Molek-moleknya tak sah lah. Kita tak ada apa, tidak makruh kita. Apa benda tak makruh boleh buat lah. So lagi akhir sekali, makruh kita ambil wudu dengan air yang panas, air panas hak masuk ke ataupun air panas kena cahaya matahari, kena Syafi'i makruh juga, tapi dengan syarat air yang panas, ni makruh Syafi'inya ialah air panas kena cahaya matahari dan dalam bekas ya
boleh melahirkan karat, bukan besi ke, bukan temaga ke, dia boleh melahirkan karat. Imam Syafi'i kata makruh kerana dia dia bimbang takut-takut jadi penyakit bala. Penyakit bala. Tapi kata ulama tidak makruh kerana tidak ada sabit dari kajian, tidak ada putusan kajian bahawa air yang berkarat panas dalam bekah yang berkarat ini menyebabkan jadi penyakit bala. Jadi tak ada apa lah. Itulah saja. Dan insya-Allah kita sambung semula bulan depan mengenai perkara yang membatalkan wudu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak saya hujan, tak saya.